Khabar ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang sehat dan pastinya berada dalam keadaan yang bahagia. Baik, fokus perbincangan pada malam ini ialah berkaitan dengan faktor minat dan cita-cita anak semasa di bangku sekolah, terutamanya dalam kalangan pelajar SPM. Untuk makluman, terutama penonton yang berada di luar negara Malaysia, SPM yang dimasukkan ialah Sijil Pelajaran Malaysia. Di Malaysia, di sekolah menengah selama 5 tahun. Jadi setelah mereka ini berada di tingkatan 5, sewaktu mereka sebelum keluar daripada sekolah, mereka ini akan menduduki peperiksaan SPM. Sebelum mereka mohon ke mana-mana institusi pengajian. Jadi minat dan cita-cita ini merupakan perkara yang saling berkait dan merupakan faktor dominan mempengaruhi pemilihan kejayaan anak, terutama bagi anak yang bakal menghadapi SPM. Oleh sebab itu, ketika mereka ini berada di tingkatan 4, pelajar perlu menentukan aliran yang mereka pilih. Sama ada aliran sains, aliran sastra ataupun aliran kemahiran, dan di peringkat inilah pelajar sudah dipecahkan mengikut kelompok aliran dan mereka sudah mula belajar secara khusus sebelum masuk ke mana-mana institusi pengajian yang lebih berfokus mengikut aliran yang mereka belajar, di mana mereka dikelompokkan mereka perlu berjuang dengan tekun untuk mencapai keputusan yang cemerlang dengan harapan mereka mampu meneruskan pengajian khususnya di peringkat universiti atau institusi pengajian, dan akhirnya cita-cita dalam kejayaan pilihan ini tercapai. Jadi minat perlu dipupuk daripada awal. Contohnya jika seorang pelajar memilih kejayaan sebagai jurutera, contohnya subjek yang perlu mereka belajar ialah lukisan kejuruteraan contohnya. Jika pelajar ini menguasai mata pelajaran tersebut, sudah pasti mereka ada kelebihan untuk mencapai kejayaan yang dia inginkan. Jadi menguasai mata pelajaran sudah pastinya dengan minat. Kalau tak ada minat, pelajar ini tak mampu nak fokus. Kalau tak ada minat, pelajar ini sudah pasti akan merasa bosan sepanjang mereka belajar. Jadi dengan minat, dia mampu membuatkan pelajar menguasai mata pelajaran yang mereka belajar. Jadi minat itu penting dan perlu diberi keutamaan sejak daripada awal lagi. Dalam hal ini, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan perempuan, peranan ibu bapa sangat penting. Peranan ini bukan terletak di bahu pihak sekolah semata-mata, ataupun bukan terletak di bahu kaunselor khususnya. Memang betul, memang benar, kaunselor di sekolah memainkan peranan secara langsung dengan program-program kerjaya, dan di bawah bidang tugas kaunselor juga menguruskan kelab kerjaya. Tetapi dorongan kepada pelajar secara spesifik ini ia bermula daripada rumah, dan ibu bapa pastinya lebih tahu perkembangan minat anak dia, kerana anak ini dia membesar di hadapan mata ibu bapa. Segala aktiviti anak 24 jam di mata ibu bapa, dan sikap setiap anak ibu bapa sebenarnya dia sudah menguasai perangai setiap anak, setiap perangai anak dia sudah menguasai. Jadi antara bentuk dorongan ibu bapa ialah dari segi mental, dari segi spiritual maupun dari segi fizikal. Contoh, dari segi mental dan spiritual, ibu bapa berikan motivasi kepada anak-anak. Dorongan fizikal pula contohnya menyediakan keperluan atau peralatan. Kalau anak minat bermain badminton, sediakanlah peralatan badminton. Kalau anak minat melukis, sediakanlah peralatan melukis, supaya kemudahan ini mampu pelajar ini menggunakan dan boleh memupuk minat ataupun boleh jadikan salah satu aktiviti di sepanjang berada di rumah.
Ataupun contohnya anak minat membaca. Jadi sediakanlah pelbagai bentuk bahan bacaan untuk anak ini membaca. Ini merupakan kemudahan sebagai motivasi untuk anak lebih mendalami minat dia. Jadi dorongan untuk menarik minat ini mestilah dilakukan daripada awal. Jadi ibu bapa perlu memberi pendedahan kepada anak kemungkinan kerjaya yang menjadi pilihan anak dan potensi yang ada pada anak. Dan potensi ini ada kaitan dengan aktiviti atau pengalaman anak. Beberapa kaedah yang mahu saya kongsikan pada malam ini, iaitu kaedah yang pertama, galakkan anak yang masih di bangku sekolah tu, sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, untuk berbual-bual, berkomunikasi mengenai kerjaya bersama dengan anak ataupun adik-beradik yang sudah pun dewasa, yang sudah pun berkerjaya. Galakkan mereka. Sesekali mungkin ada yang abang, kakak balik ke kampung, mungkin bercuti. Jadi ada anak yang masih lagi di bangku sekolah. Galakkan, berikan peluang, berikan masa untuk mereka berbual-bual. Mungkin abang ni seorang polis. Jadi galakkan anak yang di bangku sekolah tadi berbual dengan abang, dia punya berkaitan dengan dunia kerjaya polis. Apa cabaran, apa dugaan, skop kerja, pendapatan, ataupun ada kakak dia yang bekerja sebagai doktor, contohnya. Beri peluang mereka berbual dengan skop kerja sebagai doktor. Ataupun mungkin ada dalam kalangan sepupu ataupun saudara mara yang berkerjaya, dedahkan anak dengan sesi perkongsian daripada mereka. Dan pendedahan ini secara langsung, dia memberikan maklumat kepada anak yang masih di bangku sekolah secara langsung, dan maklumat ini mampu memberikan pilihan kepada minat dia. Ini sebenarnya memberi peluang kepada anak meneroka pilihan kerjaya dan kaedah untuk mendapatkan maklumat bagaimana mencapai setiap kerjaya yang diteroka. Ini proses penerokaan. Itu kaedah yang pertama, Cik Safwan. Dan kaedah yang kedua, membawa anak-anak berjalan-jalan, bersiar-siar, dan secara tidak langsung mengadakan lawatan kerjaya. Sambil-sambil berjalan-jalan, bersiar-siar, singgah sekejap, jadikan ia sebagai lawatan kerjaya. Ini untuk mendorong anak memahami minat dan pendedahan tentang maklumat kerjaya. Apa yang boleh dilakukan ialah ibu bapa sesekali boleh membawa anak-anak berjalan, mengadakan lawatan, berjalan pada hujung minggu contohnya, atau sewaktu cuti penggal sekolah. Berjalan ini tak semestinya tempat yang santai, contohnya di pantai, tempat peranginan, tak semestinya. Tapi membawa atau singgah sekejap, melawat muzium tentera contohnya, ini sebagai pendedahan tentang maklumat kerjaya tentera. Tidak bermaksud lawatan ke tempat itu untuk pastikan anak ni minat dan pilih kerjaya itu, tak semestinya. Anak perlu didedahkan dengan pelbagai maklumat. Dengan maklumat yang banyak ini, yang berkaitan dengan kerjaya ini, anak akan lebih banyak pilihan. Lagi banyak pendedahan maklumat, lagi besar pilihan, dan akan membuatkan mereka ini lebih matang untuk memahami tentang kerjaya pilihan. Lagi banyak pendedahan maklumat, lagi banyak pilihan akan membuatkan budak ini ataupun anak ini menjadi lebih matang tentang pemilihan kerjaya. Walaupun pergi ke hotel contohnya, pergi ke hotel bawa anak, anak sebenarnya dia akan memerhati skop kerja di sekeliling dia. Anak ini akan ibu bapa perlu selalu membawa anak berjalan ataupun membawa lawatan. Banyak tempat yang formal boleh dilawati, contohnya contoh lagi ialah di Muzium Penjara yang terdapat kalau di Malaysia ni, ada di Melaka, negeri Melaka. Bagi pendedahan kepada anak skop kerja sebagai warden penjara. Jadi apabila mereka ini pergi ke Muzium Penjara,
mereka didedahkan dengan environment penjara. Mereka tahu setiap tugasan-tugasan warga penjara. Jadi bukan bermaksud untuk pelajar ini minat kepada kerjaya penjara, tidak. Tetapi sebagai salah satu maklumat supaya mematangkan anak ini. Baik, itu kaedah yang kedua, iaitu mengadakan lawatan oleh ibu bapa. Okay. Kaedah yang ketiga, galakkan anak menyertai kelab kerjaya di sekolah. Di sekolah ada kelab kerjaya yang diuruskan oleh kaunselor sekolah dan banyak program-program yang dianjurkan. Dengan menyertai kelab kerjaya ini, anak-anak didedahkan dengan program secara formal. Kerana kelab ini tumpuannya, fokusnya kepada hala tuju pendidikan dan kerjaya. Sama ada lawatan kerjaya ataupun ceramah kerjaya ataupun program seperti sukarela yang boleh membina kemahiran pekerjaan, termasuklah aktif di bahagian core curriculum di sekolah. Contohnya contohnya badan beruniform seperti kadet polis, PPSN. Setiap badan uniform ini pasti mengajukan program. Contohnya lawatan. Dari sinilah pendedahan akan berlaku. Jadi galakkan anak menyertai kelab kerjaya dan bagi dorongan kepada mereka untuk bergiat secara aktif. Kalau hanya sekadar menyertai untuk menjadi ahli kelab semata-mata, ahli biasa yang tidak proaktif, kalau ada perjumpaan tak join, jadi ada program tak nak libatkan diri, penyertaan itu akan jadi sia-sia. Inilah peranan ibu bapa untuk bagi dorongan, untuk bagi motivasi kepada anak supaya aktif dalam kelab yang disertai. Itu kaedah yang ketiga sebagai ibu bapa, iaitu galakkan anak menyertai kelab kerjaya di sekolah. Baik, kaedah yang keempat, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti main peranan. Aktiviti main peranan ini mendorong minat anak boleh dilakukan di rumah bersama ibu bapa. Peralatan boleh sediakan sendiri. Contohnya mengadakan aktiviti pakaian kerjaya. Ini pihak PK pun pernah mengajukan program yang seumpama ini. Dan saya pun salah satu peserta PK, iaitu berkaitan dengan intervensi kerjaya. Adakan aktiviti pakaian kerjaya. Libatkan semua ahli keluarga. Aktiviti boleh dijadikan aktiviti untuk merapatkan hubungan adik-beradik. Antara motif, secara tak langsung, masa yang ada ini dimanfaatkan dengan aktiviti yang berfaedah dan aktiviti yang bermaklumat. Jadi sediakan peralatan seperti surat khabar, gunting, gam dan sebagainya, peralatan untuk membuat pakaian kerjaya. Jadi bagi tugasan kepada anak-anak untuk membina pakaian kerjaya, membina pakaian kerjaya pilihan dia. Ada anak minat ataupun dia ada maklumat tentang doktor, contohnya dia ada maklumat tentang doktor. Jadi minta dia buat pakaian doktor, minta dia bina, dia design. Mungkin anak-anak ni dia dapat gambaran. Kalau sebut saja contohnya doktor, ini kerjaya yang famous lah. Doktor, polis. Bila sebut saja doktor, contohnya dia boleh gambarkan macam mana pakaian doktor. Jadi minta dia buat pakaian doktor ini menggunakan surat khabar. Segala peralatan ada, gunting ada, gam ada. Atau ada yang tahu tentang pekerjaan tukang masak. Bila sebut saya tukang masak, mungkin anak ini boleh bagi gambaran macam mana pakaian tukang masak, bagaimana dengan topi dia, kan? Jadi minta anak ini buat pakaian sebagai tukang masak menggunakan surat khabar. Jadi aktiviti selain daripada menyeronokkan, secara tidak langsung dia mampu membuatkan anak ini menguasai. Secara tidak langsung, dia akan membuatkan anak ini memahami gambaran tentang kerjaya yang dipilih, kerjaya yang diminat.
Jadi satu lagi aktiviti yang boleh dilakukan, ini pun pihak PK pun ada salah satu aktiviti yang dianjurkan oleh pihak PK. Dam kerjaya. Buatkan dam pada Ketah Majung. Jadi Ketah Majung yang besar tu, Ketah yang besar tu, bina dam. Dan setiap petak-petak di dam tu ada maklumat kaitan dengan kerjaya. Dan bina bentuk soalan. Ada soalan, ada jawapan. Jadi bina masukkan teknik penumpuhan, hukuman. Jadi cara ini mungkin permainan ini lebih nampak seronok dan menarik. Permainan ini semua mampu memberikan maklumat tentang kerjaya kepada anak-anak. Okey, berkaitan dengan permainan ini. Itu kaedah yang keempat, aktiviti main peranan. Jadi kaedah yang kelima, ibu bapa perlu mengenal pasti kebolehan dan ibu bapa perlu mengenal pasti kemahiran yang ada pada anak. Ada anak pandai membaik pulih motosikal. Dan aktiviti anak itu boleh dikatakan mungkin setiap hari dibaiki motosikal. Hari-hari dibaiki motosikal. Atau selalu baiki motosikal kerana kemahiran yang dia ada. Mungkin dia pernah membaiki ataupun dia ada kebolehan membaiki motosikal oleh kawan-kawan dia ataupun jiran-jiran sebab kebolehan yang ada pada dia. Ataupun motosikal yang tak rosak pun dia sengaja sebab dia nak menoka. Jadi ada kemahiran membaiki motosikal yang rosak, motosikal yang digunakan sendiri tu mungkin rosak. Jadi dia boleh membaiki sampai jadi okey. Ada anak ni dia hanya suka meneroka. Dia buka, dibaraikan, dibuka, pelak apa semua. Tapi bila nak pasang dia tak pandai. Jadi ada anak yang dia pandai buka, dia pandai tahu apa masalah dan dia boleh selesaikan masalah itu dan dia boleh pasang semua kembali secara normal. Ada. Ini kemahiran ini merupakan satu kemahiran yang ada pada anak. Jadi di samping kemahiran ini sudah pasti pengetahuan sampai dulu. Mana mungkin anak ini ada kemahiran membaiki motosikal tapi dia tidak ada pengetahuan. Mungkin anak ini ada pengetahuan dahulu. Jadi bila pengetahuan ada dan ada jugalah sudah pastilah ada kemahiran. Kemudian perhatikan anak yang ada kemahiran membaiki motosikal ni. Dan selain daripada kemahiran membaik pulih motosikal, apa lagi kemahiran yang dia ada? Sebab anak yang ada kemahiran membaiki motosikal ni tak semestinya cita-cita dia suatu hari nanti adalah orang yang bekerja sebagai perbaiki motosikal. Tak semestinya. Kan? Belum tentu. Mungkin lebih daripada itu. Dia punya impian dia, cita-cita dia. Dia baiki motosikal sampai boleh jadi pandai dan berkemahiran sebab dia hanya ada motosikal. Mungkin masa dia di sekolah rendah dulu, dia hanya ada basikal. Sebab itu sebab apa? Itu je kenderaan yang dia ada. Itu saja kenderaan yang dia ada. Jadi kemudian bila ke sekolah menengah, dia sudah ada motosikal. Jadi ataupun mungkin dia dah pandai bawa motosikal, contohnya di peringkat sekolah menengah. Jadi dia berubah untuk membaiki motosikal pula. Perhatikan watak dia. Mungkin dia seorang yang realistik. Orang yang suka bekerja dengan objek ataupun orang yang suka bekerja dengan mesin. Perhatikan sikap. Mungkin bukan saja motosikal. Kadang-kadang mesin basuh, mesin cuci kain pun kalau rosak dia boleh baiki. Mungkin sebab dia boleh membaiki itu sebab barang tu ada pada dia. Mungkin apa saja kipas rosak dia boleh baiki. Tapi kemungkinan kipas tak rosak, tak pernah rosak. Jadi kita tak boleh pasti. Dia ni orang yang macam mana. So perhatikan anak ini. Mungkin dia seorang yang realistik. Orang yang suka bekerja dengan objek, dengan mesin, dengan peralatan.
Jadi kena pasti anak kategori minat kejayaan yang mana. Uh, tapi jangan terus letakkan solution kejayaan anak ni. Dan ia sebenarnya merupakan proses untuk anak mengenali bakat dia. Tak semestinya dia pandai membaiki basikal, itu adalah realistik. Dan dia sebenarnya proses untuk anak ini memahami ataupun menguasai dia punya minat dia. Jadi biarkan dia meneroka, biarkan dia dengan proses penerokaan ini, ataupun biarkan dia dengan membuat keputusan. Okey? Baik. Jangan lupa, seperti yang saya ingatkan tadi, perhatikan minat anak, apa aktiviti yang dia minat ataupun yang dia suka lakukan, apa kebolehan dia, kaitkan dengan watak dia dengan teori kejayaan Holland. Sama ada dia ni tergolong dalam golongan yang mana. Contohnya artistik, suka bekerja dengan objek, mesin, peralatan, tumbuhan, binatang dan sebagainya. Yang tidak berhadapan dengan manusia. Kemudian adakah dia ni tergolong dalam golongan investigatif, yang suka menganalisis, menilai, membuat kajian, suka subjek sains, matematik. Sebab itu saya katakan daripada awal tadi, ibu bapa lah sebenarnya orang yang menguasai watak anak dia. Ibu bapa lah orang yang memahami semua sikap anak-anak dia. Sebab 24 jam di mata dia. Jadi, adakah anak ini tergolong dalam golongan artistik? Ada kebolehan membuat inovasi atau suka membuat aktiviti yang tidak berstruktur, atau tak selesa dengan kerja yang biasa dilakukan, kerja yang rutin yang dilakukan. Ada, mungkin ada. Perhatikan setiap watak anak ini. Ataupun mungkin ada anak yang lebih kepada sosial, suka berinteraksi dengan manusia. Kalau datang jiran-jiran, saudara mara datang, dia boleh melayan, dia mesra. Tengok, kenal pasti anak ni, adakah dia ni suka berinteraksi dengan manusia, ataupun dia ni suka menolong orang lain, ataupun dia ni seorang yang mudah mesra. Ini golongan sosial. Ataupun mungkin watak anak ini kategori enterprising. Suka juga berinteraksi dengan manusia, tapi ada kuasa mempengaruhi orang lain. Ada bakat pemimpin, menonjol, contohnya enterprising. Ataupun ada anak kategori konvensional, suka kepada nombor, angka, kebolehan dengan komputer, ataupun ada anak yang suka ikut arahan, berstruktur. Tengok. Jadi ada 6 ciri-ciri minat kejaya, ciri-ciri personality yang dikaitkan dengan minat kejaya anak. Okey? Jadi apabila ibu bapa menguasai ciri-ciri yang ada pada anak dia, jadi mudahlah untuk ibu bapa memberi dorongan yang sesuai dengan bakat anak ni. Kalau anak ni kategori dalam kategori enterprising, contohnya, galakkan anak jadi pemimpin. Contohnya ada lagi anak yang kategori realistik, contohnya suka memasak, bagi peluang dia memasak. Walaupun mungkin dia masak tu tak sedap, ya kita mungkin tak puas hati hasil masakan, tapi ingat itu adalah satu permulaan untuk dia meneroka watak diri dia, ataupun meneroka bakat dia. Beri peluang kepada anak. Sebab dalam keadaan anak-anak ni di sekolah rendah, di sekolah menengah, mereka ini dalam proses penerokaan bakat, penerokaan minat. Jadi kalau kita sebagai ibu bapa ataupun orang dewasa yang tidak memberi peluang kepada mereka ini, akhirnya terhalang, bakatnya tidak berkembang, kan? Jadi biarkan mereka membuat apa sahaja yang mereka minat.
Kalau kita dah detect ataupun kita sudah kena pasti dia tercenderung ke arah mana, kita bagi sokongan, bagi dorongan supaya mereka ini berkembang, ada perkembangan. Baik, itu kaedah yang kaedah yang kelima, iaitu ibu bapa perlu mengenal pasti kebolehan, kemahiran yang ada pada anak. Kenal pasti. Apabila sudah kena pasti, sudah pastilah dorongan itu yang disalurkan itu mudah dilakukan. Okay. Baik. Kemudian kaedah yang keenam ialah tingkatkan kemahiran anak. Tingkatkan kemahiran anak. Antara kemahiran dalam proses anak meneroka minat kerjaya ialah contohnya perhubungan dengan manusia. Okay. Ini kemahiran perhubungan dengan manusia, tingkah laku dia, bagaimana kemahiran komunikasi dia, bagaimana kemahiran menggunakan komputer, bagaimana kemahiran dia menyelesaikan konflik. Kita perhatikan anak ini, kan, apa kemahiran yang dia tunjulkan, ataupun kemahiran dari segi kepimpinan, bakat memimpin, ataupun kemahiran dia membuat keputusan, ataupun kemahiran pengurusan kewangan dia, kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran ini perlu didedahkan. Dan mereka ni akan berkembang dengan adanya kemahiran-kemahiran yang seperti ini. Dan berlaku perkembangan dan perubahan anak ini dengan wujudnya kemahiran-kemahiran seperti ini akan berkembang. Jadi, kena pasti. Duduk kat rumah, kena pasti. Apakah kemahiran-kemahiran dalam proses dia bersosial? Apa kemahiran yang ditunjukkan? Sebab itu, jangan terkejut jika minat ataupun cita-cita anak ini sentiasa berubah-ubah. Jangan terkejut. Dulu masa di sekolah rendah, kalau cikgu tanya di sekolah rendah dulu, apa cita-cita kamu? Kan? Jadi, ada yang jawab macam-macam cita-cita. Nak jadi askar, nak jadi polis, nak jadi bomber. Sebab apa? Sebab kejayaan ini adalah antara kejayaan yang popular dalam kalangan kanak-kanak. Sebab apa? Sebab dalam usia yang kecil, kanak-kanak ni suka berangan untuk jadi orang dewasa, berangan untuk jadi orang kuat. Dia suka berangan untuk jadi superhero. Jadi mereka ni terpengaruh dengan televisyen kalau kanak-kanak dulu lah. Televisyen, tapi kalau kanak-kanak yang sekarang ini kurang tengok televisyen. Mereka ini lebih kepada gadget. Tengok YouTube, tengok apa lagi kan. Semua dalam gadget. Televisyen ni kalau anak saya sendiri pun jarang tengok televisyen. Sebab di YouTube sekarang ni dah macam-macam. Boleh ulang-ulang lagi cerita. Jadi mereka terpengaruh dengan cerita tu. Ataupun dia tengok cerita peperangan. Peperangan dia anggap askar yang berperang tu adalah wira yang selamatkan orang. Jadi askar adalah superhero. Badan askar besar, kuat. Jadi dia nak jadi askar. Sebab dia tengok keadaan askar yang seperti itu, dia nak jadi askar. Itu masa di sekolah dah. Dia tengok polis. Nampak polis pegang pistol. Selamatkan orang. Orang kena gagut, orang kena yang teraniaya diselamatkan oleh polis. Jadi polis ni dia anggap kuat. Sebab itulah cita-cita mereka dia nak jadi polis. Begitu jugalah dengan bomber. Kalau bomber pun antara kejaya familiar di kalangan kanak-kanak. Kan? Ada juga yang bagi jawapan yang di luar daripada pemikiran kita, pemikiran dewasa ini. Nak jadi Superman, nak jadi Batman, Spiderman, Bobo Boy ni Jali ni kartun Malaysia lah. Bobo Boy, Jenali. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah superhero dalam cerita tu. Mereka ini kuat. Jadi inilah mendorong minat dan cita-cita pilihan anak-anak ni. Tapi apabila dia dah masuk ke sekolah menengah, mereka ni lebih matang. Mereka lebih matang. Dan tak heranlah minat atau cita-cita ni minat atau cita-cita mereka ni berubah. Kerana kematangan itu
ada pada diri, menyebabkan cita-cita mereka ni berubah. Mereka dah mula sesuaikan minat dengan mereka ni dah sesuaikan minat dengan kemahiran dengan cita-cita. Minat dengan kemahiran dengan cita-cita. Dia mula dah proses menyesuaikan diri. Okay? Jadi saya nak kongsikan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan perkara yang perlu dielakkan sebenarnya sebagai ibu bapa dalam proses memberi dorongan. Dalam proses kita sebagai ibu bapa memberi dorongan, motivasi kepada anak-anak, perlu elakkan. Yang pertama, jangan membuat keputusan untuk anak dalam memilih kerjaya. Jangan. Biarkan anak ini membuat keputusan dengan sendiri. Sebab mereka lah yang tahu apa minat dia. Mereka lah yang tahu apa kemahiran yang dia ada. Mereka tahu kenapa mereka dipilih kerjaya itu. Biar mereka yang membuat keputusan. Kalau ibu bapa membuat keputusan, jadi tanpa kerelaan anak ini, akhirnya bila mereka ini dalam dunia kerjaya, sudah pastilah mereka akan menghadapi tekanan. Sudah pastilah mereka akan berdepan dengan banyak cabaran dugaan. Sebab apa? Sebab kerjaya yang bukan pilihan dia, bukan menjadi kerjaya yang dia minat. Setiap kerjaya memang ada cabaran. Tetapi kalau kita lakukan satu pekerjaan itu dengan minat, akhirnya kita hadapi cabaran itu dengan keadaan yang tenang. Sebab itu adalah pilihan kita. Yang kedua yang perlu dielakkan ialah mengambil mudah ataupun memperlekehkan minat ataupun kerjaya yang diorang suka. Memperlekehkan. Mungkin kerjaya yang anak pilih tu mungkin kan jiwa kita sebagai ibu bapa. Mungkin kita sebelum ini pernah kutuk kerjaya itu. Kemungkinan mungkin dalam proses kita berada ketika ini sebagai parent, mungkin ketika dulu, pengalaman dulu, mungkin kita pernah kutuk kerjaya itu. Tiba-tiba anak ini minat kepada kerjaya itu. Jadi kita pelekehkan, jangan. Sebab itu adalah minat dia. Ataupun mungkin kita merasakan kerjaya yang dipilih itu kerjaya yang tidak dianggap kerjaya yang tak best, kerjaya yang tak glamour, ataupun kerjaya tidak dianggap mulia. Ini contohnya, ini adalah pemikiran daripada pihak parent. Jangan pelekehkan, biarkan dengan pilihan dia. Jangan mudah mengambil mudah. Yang ketiga ialah jangan memaksa anak memilih kerja yang dia tak minat. Jangan paksa. Kalau mungkin parent dah didik anak ini, dah membawa anak ini hala tuju apa kerjaya yang sudah digariskan oleh pihak ibu bapa. Tetapi akhirnya anak dia tak minat dengan kerjaya telah ditentukan itu. Jadi jangan paksa. Jangan paksa. Jadi akhir sekali Encik Safwan, saya nak berkongsi kepada ibu-ibu, bapa-bapa. Sebagai ibu bapa, kita perlu sedar mereka berperanan sebagai pemudah cara. Berikan kebebasan anak membuat pilihan. Okey, kebebasan anak membuat pilihan kerjaya yang anak minat. Berikan dorongan untuk anak ni terus meneroka. Dorongan supaya anak ni biarkan dia meneroka. Okey, meneroka kerjaya dan dapatkan maklumat yang sewajarnya. Sedarkan anak ni tentang minat, kebolehan yang ada pada anak, dan berikan motivasi supaya anak ni dapat mencapai cita-cita yang diinginkan. Okey, Encik Safwan, saya rasa sampai situ dulu perkongsian pada malam ini. Baik, terima kasih pada Kaunselor Wan Nasuha yang telah berkongsi dengan kita pada malam ini berkaitan dengan mendorong minat dan kerjaya anak, ya.